Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Barisan Jawatan Kuasa Masjid Al-Maidah Taman Melo, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, petugas masjid, mukminin dan mukminat, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita, perkongsian kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi manfaat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada diri kita, keluarga kita dan masyarakat Islam keseluruhannya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melafazkan kalimah alhamdulillah, kerana begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diberikan kita kesihatan pada malam ini, diberikan kita berbagai nikmat anggota zahir yang kita dapat gunakan. Mudah-mudahan nikmat anggota zahir yang telah Allah berikan kepada kita itu sebagai tanda syukurnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita telah pun berkongsi, ya, dalam ilmu tasawuf ini, ya, dalam bab yang pertama berkaitan dengan anggota yang zahir. Dan kemudian kita telah masuk kepada bab yang kedua, iaitu berkaitan dengan jantung hati ataupun berkaitan dengan hati. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama pula berkongsi dalam fasal yang kedua, ya, setelah kita habis fasal yang pertama. Baik tuan-tuan, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fasal yang kedua tajuknya ialah rakus dalam berkata-kata. Ya, ada kitab Penawar Hati ni juga dia tulis kat situ tamak dalam berkata-kata. Ya, ada juga dia tulis situ loba dalam berkata-kata. Ya, mudahnya ialah banyak cakap. Tu senang. Ya, jadi kita nak cerita pada malam ini Penawar Hati dalam fasal yang kedua, ya, bab yang kedua, tajuknya rakus dalam berkata-kata. Siapa yang ada kitab tu boleh buka muka surat 32, ya. Rakus dalam berkata-kata itu kelakuan yang dicela. Sebab kita dalam bab yang kedua ini, di awal bab yang kedua kita telah diterangkan bahawasanya kita akan lihat 10 fasal, 10 sifat yang dicela. Dan pada malam ini kita masuk pada pasal yang kedua, iaitu rakus dalam berkata-kata. Ketahuilah bahawa rakus dalam berkata-kata itu kelakuan yang dicela, yang wajib atas kita menjauhinya. Tak ada kompromi, ya, wajib dijauhi. Kerana
apabila seseorang itu rakus dalam berkata-kata, ya, banyak berkata-kata, banyak bercakap, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Ya, kalau dah bersembang, ya, menjadi penglipur lara dekat tempat kerja, ya. Jadi bila banyak cakap, dia akan timbul perkara yang sia-sia. Dan berkata-kata dengan yang sia-sia itu menyebabkan gelap qalbu, gelap hati. Bahkan banyak berkata-kata itu menjadi sebab bagi mati qalbu itu. Bila hati gelap, apatah lagi mati, itu di antara perkara yang menyebabkan sukar untuk menerima kata-kata nasihat, ya, sukar untuk menerima kebenaran, ya, bila dah hati dah gelap. Dan kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan masalah lidah, ya, maksudnya sangat menekankan berkaitan dengan lidah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatka ummuka wa hal yukabbun nasu ala wujuhihim aw qal manakhirihim illa khasaidu al-sinatihim." Maksudnya, ibumu kehilanganmu. Maksudnya habislah, ya. Ya. Jatuh pula. Okey. Ibumu kehilanganmu dan tiada disembamkan, ya, tiada disembamkan manusia itu atas muka mereka, dihumbankan, maksudnya humbankan muka mereka itu, atau katanya, maksud ada juga dalam ayat ataupun hadis lain dia kata ialah hidung, ya, mana akhirihim, atau hidung mereka, makna tidak disembamkan hidung mereka, melainkan yang dituaikan oleh lidah mereka, yakni perkataan mereka. Yang dituaikan itu maksudnya yang disebut, yang dicakap, yang dituturkan oleh lidah mereka, maka itu boleh menyebabkan terhumban, tersembam, dia kata, muka mereka ataupun hidung mereka. Ya, nak menunjukkan bahawasanya dengan kita banyak cakap boleh menyebabkan kita menjadi salah, ya, dan kesalahan kita itu menyebabkan kita akan dihumbankan muka kita itu, maksudnya habislah kita, rosaklah kita, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maksudnya, sesiapa yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, falyakul, maka hendaklah dia berkata, falyakul khairan, ya, yang baik-baik. Dan kalau dia tak boleh kata yang baik-baik, au liyasmut, ataupun dia yasmut. Maksud yasmut itu ialah dia diam. Ya. Mana kalau kita nak berkata, kita kena fikir dulu. Kalau yang kita nak cakap tu boleh menyakiti hati orang lain, ya, maka eloklah kita diam. Itu maksudnya, ya. Hadis ini sebenarnya dia ada tiga, ya, ada tiga, atasnya ada dua lagi yang diterangkan tentang man kana yu'minu billahi wal akhir, itu ialah jangan kamu sakiti jiran kamu, ya. Yang kedua dia kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, hendaklah kamu hormati tetamu kamu. Dan yang ketiga, ya, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Okey. Hadis ini rawahu Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, kemudian dan sabda Nabi lagi, may yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Sesiapa yang menjamin bagiku apa yang ada antara dua tulang dagunya dan antara dua kakinya, aku menjamin baginya syurga. Dalam ayat hadis ini, dalam hadis ini disebut dia tawakal. Dalam hadis lain dia sebut ialah yadman, maksudnya menjamin, ya. Jadi ya tawakal sini maksudnya ialah menjamin. Mana siapa yang boleh jamin jaga lidah dia, ya, itu yang disebut sebagai dikendaki dengan barang antara dua tulang dagu itu ialah lidah. Dia boleh jaga lidah, dan barang yang antara dua kaki itu ialah faraj, ya. Maknanya siapa yang boleh jaga, siapa yang boleh jamin lidah dia, boleh jamin faraj dia, ya, boleh jaga, maksudnya kedua-duanya, maka dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syurga untuk dia.
Okey, dalam satu hadis Nabi ditanya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, faqala al-famu wal farj. Maksudnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya neraka, apakah yang boleh menyebabkan manusia ni banyak masuk neraka? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua perkara, iaitu yang pertama ialah mulut dan yang kedua ialah faraj. Jadi maknanya kita kena jagalah ya mulut kita dalam berkata-kata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, wa man kathura saqtuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu fannaru aula bih. Maksudnya, sesiapa yang banyak perkataannya, banyak bercakap, nescaya banyaklah tersalahnya. Dan sesiapa banyak tersalahnya, nescaya banyaklah dosanya. Ya, dalam bahasa Arab disebut dalam hadis ni kathurat zunubuhu, banyaklah dosanya. Dan sesiapa yang banyak dosanya, kathurat zunubuhu fannaru aula bih, maka neraka itu lebih utama dengannya. Nauzubillah. Ya. Jadi di antara penyebab dosa kita ini ialah kerana kita banyak sangat bercakap, ya, banyak sangat berbicara, banyak sangat berbual, dan di antara apa yang kita cakap, apa yang kita bualkan itu boleh sesuatu yang dianggap berdosa, ya. Jadi bila berdosa, maka banyak dosa, aula fannaru, ya, fannaru aula bih. Ketahuilah bahawa bagi lidah itu ada banyak kebinasaannya, tetapi memadai bagimu, ya, bagi kita lah, ya, beramal satu ayat Al-Quran yang mulia, maka tertolak ke semua, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kalau kita beramal dengan ayat yang akan saya baca nanti ni, insya-Allah kita akan selamat lidah kita. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin. Dalam kitab yang saya baca yang tuan-tuan ada ni, dia sampai situ je. Sambungannya ialah au islahin bainan nas, ya. Surah daripada surah An-Nisa ayat 114. Maksudnya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Najwahum tu maksudnya bisikan. Dan bisikan sini maksudnya ialah ucapan-ucapan, ya, perkataan-perkataan, ya, perbicaraan-perbicaraan. Kecuali yang bagusnya, yang baiknya, yang kita nak cakap ialah apa dia? Amara bisadaqatin. Orang yang menyuruh bersedekah, ya, menyuruh atau berbuat kebaikan. Au ma'rufin, makna orang yang suruh bersedekah, orang yang suruh buat baik. Nah, itu adalah, ataupun disambung dalam ayat ni ialah au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Maka orang-orang inilah yang akan selamat lidahnya. Ya, kita jaga apa yang kita nak cakap tu, mestilah kita fikir ialah ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Okey. Jadi disebutkan dalam ayat pada surah An-Nisa, kita tiada berkata-kata pada apa yang tiada memberi manfaat kepada kita, dan kita simpankan perkataan kita itu pada sesuatu yang memberi faedah. Maka padanya itu ada kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Maksudnya kalau kita hanya mengeluarkan kata-kata kita perkara-perkara yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat, memberi manfaat kepada diri kita, kepada orang lain, keluarga kita, ya, kepada rakan-rakan kita, maka kita akan selamat. Dia kata daripada kebinasaan. Dikendaki dengan apa yang tiada memberi manfaat itu ialah perkataan yang jikalau ditinggalkannya, nescaya tiada luput dengannya pahala akhirat. Apa maksudnya? Mana kalau kita tak cakap perkara tersebut, kita tak ada hilang pahala, ya. Tidak memberi kesan kepada pahala kita. Tapi kalau kita bercakap dapat pahala, maka kena cakap.
Ya. Contohnya kita nak memberi nasihat kepada orang lain. Itu adalah yang mendatangkan pahala. Jadi kena cakaplah. Tak boleh kita diam kalau kita rasa kita perlu memberi nasihat. Ya. Kemudian dia kata, ataupun faedah dunia yang sangat dihajatkan. Orang memerlukan dari pendapat kita. Maka pada masa itu, perlulah kita bercakap. Tak bolehlah diam. Ya. Saya tak nak cakap sebab Ustaz kata kena banyakkan diam. Tu tak betul lah. Ya. Tak kenalah tu. Salah konsep lah. Ya. Jadi kalau manusia berhajat, maka kita berilah kita punya kata-kata yang dikehendaki. Tapi kalau tak perlu, tak ada orang nak dengar apa cakap kita ni, tak perlu. Ya. Dan siapa yang menyimpan perkataannya pada yang bermanfaat, nescaya sedikitlah perkataannya. Ya, orang-orang yang tak banyak cakap tu bukanlah kerana kadang-kadang dia sombong, ya, bukanlah kerana dia pendiam, ya. Tetapi dia tak banyak cakap sebab dia takut nanti yang keluar daripada mulutnya itu lah perkara-perkara yang boleh mengecilkan hati orang lain, ya, boleh menyakiti hati orang lain. Maka dia senyap. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan sesuatu yang tiada berfaedah, bahawa jika engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab ni dia bagi kita cadangan pada kita. Daripada cakap yang tak berfaedah, baik kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu. Ya, daripada perkara yang tak ada manfaat, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya, okey. Ya Ghaffar, ya Sattar, ya Qahhar, ya Jabbar. Okey. Nescaya ia adalah keuntungan yang sangat besar. Kerana apa? Kerana zikir pada Allah itu merupakan seketul emas. Perbandingannya, ya, kita tak nampaklah emas ketul. Ya. Kalau kita cakap Allah, ya Allah, turun emas, ya. Satu keping emas turun, ramailah orang sebut nama Allah, ya. Tetapi perumpamaannya, nilai mahalnya sebut nama Allah itu, dia kata seketul emas, dan perkataan yang tiada berfaedah itu merupakan seketul tanah yang keras. Maka bagaimanakah boleh orang yang berakal itu meninggalkan ketulan emas dan mengambil ketulan tanah yang keras? Jadi nak sebut yang mana? Sebut nama Allah, nilainya, ya, di sisi ulama sebut kat sini dia kata seketul emas, ya. Kalau kita sebut perkara sia-sia, tanah yang keras. Maka bagaimanakah pula orang yang berakal itu meninggalkan ketulan emas dan mengambil ketulan tanah yang keras? Ini jika perkataan itu tiada dosa padanya, makna sia-sia, lara, tak berdosa, ya. Tak berdosa tapi lara. Maka jika perkataan itu ada dosa padanya pula, yang kita cakap tu berdosa. Ya, yang kita cakap tu ialah perkataan yang tak betul, yang kita cakap tu ialah perkataan yang mengata orang, mengumpat, fitnah, dosa padanya, nescaya rugilah ia dengan sebab meninggalkan ketulan emas dan mengambil gantinya seketul bara api. Ya, kita dah dibagi cadangan pada kita, sebutlah nama Allah. Kita nak juga sebut perkara dosa. Maka ibaratnya ialah kita tinggalkan emas dan kita ambil seketul bara api. Dan yang demikian itu adalah kerugian yang sangat besar. Rugilah kita kat dunia, ya. Ya, sementara kita masih lagi diberi peringatan, ya, masih lagi diberi perkongsian malam ini, ya. Maka kita masih banyak peluang lagi lah, ya. Antara perkataan yang tiada memberi manfaat, yang diberi contoh oleh pengarang ini, maka antara perkataan yang tiada memberi manfaat itu ialah menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri, ya, ataupun maksudnya kita bercerita pasal urusan perjalanan hidup manusia, ya, dan segala adat manusia, ya, macam mana manusia, macam mana apakah makanan-makanan, ya, yang sedap, apakah makanan yang ada di negeri Perak ni, ya, apakah makanan yang sedap di negeri Kelantan, apakah makanan yang sedap di negeri Terengganu, ya. Itu dia perkara-perkara yang kita bincangkan banyak. Yang kedua, menceritakan segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan. Maksudnya berbincang, berbual, bercakap hanya menyentuh soal
Bisnes. Hanya soal mencari keuntungan dunia. Macam mana nak kaya. Ya? Okey. Inilah antara yang banyak diperkatakan oleh manusia padanya. Ya, yang banyak kita bincang macam mana nak tambah duit. Ya? Macam mana nak tambah kita punya keuntungan. Itulah dia yang banyak manusia bincang, dan kalau ikut apa yang disebut oleh pengarang ini dalam kitab ini, dia kata itulah di antara perkara-perkara yang tiada memberi manfaat. Okey. Antara kebinasaan lidah. Antara kebinasaan yang banyak bagi lidah itu ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah ataupun berdebat, ya. Ada suka di manusia ni, dia suka berdebat, ya, sebab dia rasa dia hebat, ya. Ilmunya banyak. Jadi kalau orang cakap tak betul, dia pun nak berdebat dengan orang. Okey, lagi melawak ataupun berseluruh dan memuji. Mana ada berapa? Ada 1 2 3 4 5, ya. Ada 5 yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi kalau tuan-tuan rajin lihat dalam Ihya Ulumuddin, antara kebinasaan lidah tu dia kata ada 20, ya. Ada 20. Dalam ni yang dia nak kongsi dalam bab fasal yang kedua ni, ya, rakus dalam berkata-kata ini, dia kongsi dengan kita ada 5 kebinasaan lidah. Yang pertama, berdusta, ya, menipu, iaitu mengkhabarkan sesuatu dengan menyalahi apa yang sebenarnya. Cerita benda yang tak berlaku, ya, menyalahi, ya, berlawanan dengan apa yang berlaku sebenarnya. Sama ada ia mengetahui yang demikian itu dan bersengaja atau tiada. Dia tahu dah benda tu tipu tapi dia sampaikan pada orang. Itu dikira menipu dan berdosa. Mengetahui dan bersengaja itu syarat bagi berdosa. Itu dia. Ya, maksudnya kita tahu dah perkara tu tak betul, sampaikan juga. Ya, terima dah WhatsApp daripada orang lain. Ya, tahu dah ini tak betul ni, tapi sampaikan juga. Ya, dengan tukar ayat bawah tu. Saya pun tak pasti betul ke tidak. Ya, tulis bawah. Okey. Bukan syarat bagi nama dusta. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita sampaikan itu kita tahu ke, kita tak tahu ke, dia betul ataupun tidak. Tapi bila kita sampaikan, kalau benda itu tak betul, dia adalah dusta. Dia adalah pembohongan. Dia adalah perkara yang tidak benar. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kena jaga. Ya, kenapa tak boleh berbohong? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maksudnya serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Ya, Allah melaknat orang-orang yang menipu. Ya, orang-orang yang berdusta. Na'udzubillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bar wal birru yahdi ilal jannah. وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. Hadis ini rawahu Syaikhan min hadis Abdullah bin Mas'ud. Okey. Maksudnya, lazimkanlah, biasakanlah diri kita dengan yang benar. Alaikum bisidqi. Lazimkan dengan yang benar. Kerana kebenaran itu menyampaikan kepada kebajikan. Cakap yang baik-baik akan memberi kebaikan. Ya? Dan kebajikan itu menyampaikan kepada syurga. Peluang untuk masuk syurga itu cerah. Ya? Selagi seseorang itu sentiasa benar dan bersungguh-sungguh pada kebenaran, akan menyebabkan ia ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang sangat benar. Ya, disebut kat sini, yukatab, mana kata? Yuktabu indallah siddiqan. Maksud ditulis, ya, sebagai orang yang sangat benar. Jauhkan dirimu daripada berdusta. Wa iyyakum wal kadzib. Itu dia. Jauhkan daripada berdusta, kerana berdusta itu menyampaikan kepada kejahatan. Dan kejahatan itu menyampaikan kepada neraka. Selagi seseorang itu sentiasa bersungguh-sungguh pada berdusta, akan menyebabkan ia ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang sangat berdusta. Dicop dah, ya.
Maksud ditulis, pengarang disebut. Maksud dituliskan di sisi ataupun di sini ialah bagi yang pertama, iaitu apa dia yang pertama? Orang yang benar tadi itu dihukumkan dengan sangat benar, apa dia? Dan ia mendapat sifat dan pahala. Maksudnya dia akan menjadi orang yang dicop sebagai orang yang benar. Ya, siddiqan. Contoh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dapat dia. Itu dia. Kemudian lagi apa dia kata? Dapat pahala yang sangat benar. Allah Ta'ala janji siapa yang cakap benar, dia akan dapat pahala. Okey. Kemudian yang kedua, bagi yang kedua dihukumkan sangat berdusta tu apa dia? Ia mendapat sifat dan dosa yang sangat berdusta. Maksudnya dapat apa? Ia dapat dosa bila berdusta dan dia akan dicop sebagai pendusta. Ya, pembohong. Kita pun kalau orang tu banyak sangat menipu, kita pun akan panggil dia apa? Pembohong. Kita cop dah dia. Dia cakap betul pun kita percaya dah. Ya. Okey, sampai macam tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujalibun lil iman. Maksudnya, awasilah dirimu serta dusta. Maksudnya, jaga-jaga, jangan menipu. Kerana sesungguhnya dusta itu menjauhkan iman. Ya, orang yang beriman dengan orang yang berdusta dia tak mau. Maknanya dalam diri kita ini, kalau kita kata kita orang beriman, dalam masa yang sama kita menipu, maknanya dia ada pertentangan lah. Ya, bila ada pertentangan maksudnya salah satulah. Ya. Maknanya kalau kita menipu, tak berimanlah kita. Itu maksudnya. Okey. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni banyak ya dalil-dalil pada Quran dan hadis. Idza kadzdzaba al-'abdu taba'ada anhul malaku milan min natni ma ja'a bih. Maksudnya apabila berdusta seorang hamba, nescaya menjauhinya oleh malaikat satu batu kerana busuknya dusta yang didatangkannya. Bila orang tu menipu, malaikat rahmat lari daripada orang tu. Sebab keluar bau busuk daripada mulut orang yang berdusta, orang yang menipu. Ya, jadi kita ni kalau malaikat rahmat tak ada dekat kita, tak dapatlah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan setiap detik, setiap saat kita ini sebenarnya kita sangat memerlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang malaikat beri pada kita ialah contohnya macam kita belajar ni, malaikat merahmati kita dalam erti kata malaikat mendoakan keampunan untuk kita, insya-Allah. Okey, dusta yang diharuskan. Ini ulama-ulama beri ataupun ada alternatif untuk kita. Ketahuilah bahawa berdusta itu haram, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya. Seperti berdusta pada peperangan. Maksudnya ialah strategi peperangan. Dia tipu dalam peperangan. Ya, itu maknanya dibolehkan. Ya, kerana strategi. Berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Ya, ada dua kawan kita yang sedang berselisih faham. Ya, dia pun tanya kita, ada tak dia kutuk aku? Ya, kita pun kata ada. Bergaduh besar lagi lah. Ya. Jadi tak nak bagi dia bergaduh lagi, kita pun kata tak ada. Ya, dia tak ada sentuh langsung. Maksudnya yang kita sebut itu, yang kita beritahu dengan orang itu, perkara itu tak betul. Tapi untuk mendamaikan orang, maka diharuskan. Bukan sunat. Ya. Tak ada kitab ni tak sebut pun tipu sunat, tapi dia kata tipu yang diharuskan. Jadi tuan-tuan jangan tambah pula ya tipu sunat, tak ada ya. Okey. Berdusta seorang suami tak kala menyangkal di hadapan isterinya bahawa ada madunya yang lebih kasih kepadanya. Macam mana tu ya? Nak bagi contoh pun tak kerti sebab bini ada satu je ya. Okey. Jadi lebih kurang maksudnya ialah kita sebenarnya hati kita ni kasih pada orang tu dia akan ada lebih salah satu daripada isterinya. Okey, tapi dia tak boleh cerita pula dengan isterinya yang lain yang dia lebih kasih. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baiknya ia memakai kiasan ya ataupun tauriyah ya. Janganlah direct pula sebut ya, iaitu menyebut perkataan yang ada dua makna baginya, satu makna yang hampir dan satu lagi makna yang jauh.
Tetapi dia kendaki dengan makna yang jauh. Mana ada dua makna lah. Ya. Kalau kita nak nipu pun kalau boleh ada dua makna, ada makna sebalik, kita gunakan makna yang sebalik itu, bukan makna yang sebenar. Ya. Okey, itu yang pertama yang boleh membinasakan lidah. Ya, saya baca laju je ni sebab tajuk ni banyak sangat. Ya. Okey, pasal yang kedua ni. Yang kedua, mengumpat. Tajuk mengumpat ni pun saya baca laju sebab kalau tuan-tuan masih ingat lagi tajuk mengumpat ni kita telah pun berkongsi hari itu dalam tajuk fasal anggota zahir lidah. Ya. Okey. Walau bagaimanapun eloklah kita ulang-ulang. Ya. Sebab kalau tuan-tuan baca Quran pun ya diulang-ulang berkali-kali azab orang-orang yang masuk neraka. Ya. Diulang berkali-kali kebaikan orang-orang yang melakukan amal soleh. Kenapa dia ulang-ulang? Supaya kita ini sentiasa ingat. Dan kita ini memang dijadikan seorang yang nisyan. Ya. Insan tu nisyan, memang pelupa. Ya. Lupa tu bukan sebab apa. Ya. Lupa tu memang sebab kadang-kadang dia tak belajar, tak ada dengar tazkirah, tak ada dengar nasihat, ataupun memang dia memang pelupa, ya, ataupun memang dia tak nak dengar. Okey deh. Baik, yang kedua, mengumpat. Iaitu engkau menyebut tentang saudaramu dengan perkataan yang dibencinya sekalipun engkau benar. Walaupun yang kita cakap pasal orang tu, tapi dia tak suka, yang kita cakap tu benda yang betul, itulah dia mengumpat. Sama ada engkau menyebut kekurangan pada dirinya atau pada akalnya, ya, kita kata dia tak betul pada akalnya, atau perbuatannya yang dilakukan itu tak betul, atau perkataannya, atau pada kainnya, atau pada pakaiannya, atau pada lainnya. Tak kisahlah. Apa sahaja yang berkaitan dengan orang tu, kalau kita sebut dan orang tu tahu dia marah, ya, itu dipanggil mengumpat. Walaupun benda itu betul. Kalau tak betul, itu namanya apa? Fitnah. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maksudnya, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Ya, maka jika yang demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Ya, kita tahu dah dengar dah, ya, orang yang mengumpat tu nanti bila hari kiamat dia akan makan bangkai. Ya. Nak mengumpat lagi ke? Itu maksudnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina." Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu Allahu alaihi. Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Maksudnya, jauhkan dirimu dan takutilah mengumpat, kerana mengumpat itu lebih teruk daripada zina. Ada orang bertanya Rasulullah, bagaimana ia lebih teruk? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu kadang-kadang ia berzina dan ia bertaubat, maka Allah Taala menerima taubatnya. Dan sesungguhnya orang yang mengumpat itu tiada diampuni dosanya sehingga diampuni oleh orang yang diampunkannya. Kita jangan salah faham pula, ya. Yang dikatakan sini lebih teruk mengumpat daripada zina tu bukan maksudnya lebih tu secara mutlak. Dia lebih dari sudut kalau orang tu buat salah, dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umumnya syarat taubat tu ada 3. Tapi kalau dia mengumpat, maksudnya dia ada buat salah dengan manusia, maka dia kena tambah satu lagi syarat. Ada jadi 4 syarat. Tu yang dikatakan lebih teruk tu kat situ, ya. Apa dia? Nanti kita bincang dalam bab taubat, ya. Dengan Allah kita perlu apa? Saya bagi sikitlah, ya. Sebelum kita buat taubat, lambat lagi, jauh lagi buat taubat tu, ya. Kita hendaklah menyesal atas dosa yang kita lakukan. Lagi, kita hendaklah berazam untuk tidak mengulang dosa yang kita buat. Lagi, kita tak ulang lagi dosa tu. Okey, tapi dengan manusia kena tambah satu lagi, apa dia? Kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah dengan dia. Kena minta maaf dengan orang yang kita mengumpat dia. Bila masa minta maaf, kita ni saling minta maaf bila? Hari raya. Ya? Itu pun tak sebut pun, ya. Kita kata kosong-kosong. Dalam kosong-kosong tu, itu dah kat situ. Termasuklah situ kita kata dalam hati kita, dalam hati kita, termasuklah yang aku mengumpat kamu. Okey. Tak tahulah dia maaf ke tidak, ya.
pada malam Mi'raj, Nabi SAW telah memandang ke dalam api neraka, maka tiba-tiba beberapa orang lelaki dalamnya memakan bangkai. Maka Nabi bersabda, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang yang mengumpat manusia. Bila time Isra Mi'raj ada penceramah, dia akan sebutlah ni, ya. Diharuskan mengumpat pada 6 perkara. Diharuskan, ya. Bukan disunatkan mengumpat, diharuskan mengumpat. Ketahuilah bahawa mengumpat itu haram dengan ijma' ulama. Semua ulama kata mengumpat itu haram. Melainkan pada 6 tempat diharuskan mengumpat. Mengumpat sini maksudnya ialah menyebut keburukan orang tu dibolehkan dalam 6 tempat. Itu maksudnya. Jangan kata boleh pula mengumpat. Maksudnya ialah menyebut keaiban orang. Yang pertama, orang yang mengadu kepada pemerintah. Ngadu pada pejabat agama. Ya. Ngadu pada Ustaz Khairul Basri. Okey. Apa dia ngadu? Si anu itu menzalimi serta menyebut kejahatannya. Dia cerita pasal kejahatan orang. Jadi dia kena sebutlah apa yang dosa orang tu buat pada pejabat agama tu contohnya. Tak bolehlah dia kata, saya tak boleh sebut ni. Kalau saya sebut mengumpat, macam mana nak selesai masalah? Tak sebut, ya. Jadi kena sebut apa yang dia buat, apa dosa yang telah dia buat, yang kita nak buat adu tu, apa yang kezaliman yang dia buat. Dia belasah kamu ke, ya? Dia pukul kamu ke? Kena ceritalah, ya. Yang kedua, orang yang meminta pertolongan pada menghilangkan maksiat, maka harus baginya berkata, si anu itu mengerjakan maksiat, tolongkanlah daku pada menghilangkannya, dan ia menyebut nama maksiat itu. Orang tu buat maksiat. Kita nak tegur tak boleh, tak ada kuasa. Tapi kita rasa ada orang yang ada autoriti untuk tegur dia. Kita pun cerita dengan orang tu. Ya, ketua kampung contohnya. Ya, ketua kampung dia boleh tegur masyarakat kampung dia, ketua taman. Ya, contohnya. Dia boleh tegur orang tu, maka kita bagi tahulah dengan ketua taman tu, ya, tolong tegur yang ni, ya, dia buat benda-benda ni yang tak elok. Okey, kita sebutlah benda tu, dibolehkan. Yang ketiga, orang yang meminta fatwa apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan seperti si isteri berkata. Dia bagi contoh isteri. Suami saya seorang yang kedekut. Cerita aib suamilah ni, ya. Tapi pasal nak mengadu tadi tu, tiada memberi nafkah yang memadai kepadaku bagi, ya, sekarang belanja sehari RM20 contohnya, bagi RM10 je belanja, ya. Nak beli apa, ya? Maka adakah harus aku mengambil dari hartanya sebahagian yang memadai bagiku? Itu dibolehkan. Yang keempat, yang menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang lain, seperti ia berkata, contohnya perempuan itu jahat kelakuannya, maka engkau jangan berkahwin dengannya, dan ia menyebut nama kejahatan itu. Kita ada orang yang kita kenal, ada kawan kita, ada anak buah kita nak kahwin dengan seorang perempuan, dan perempuan tu kita tahu dia tu bukan orang yang baik-baik. Jadi kita terpaksa cerita dekat dia, orang ni macam ni, ya. Dia bukanlah orang yang baik yang untuk kamu, sesuai untuk kamu jadikan isteri. Kita terpaksa ceritalah. Itu diharuskan. Yang kelima, seseorang yang masyhur dengan nama kecelaan, dengan nama yang aib lah, iaitu seperti yang dikata sebenarnya ialah yang capek. Contohnya, nama orang tu takkan katalah yang capek itu dibenarkan, ya. Diharuskan, dibolehkan. Okey. Dan yang keenam, yang dibolehkan ialah seseorang itu katanya, maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkan itu. Maksudnya ada orang dia buat jahat dan dia bangga dengan kejahatannya tu, dia zahirkan kejahatannya tu, dicerita-cerita pula dekat orang, ya. Maka yang itu kita pun bolehlah kita pun sebut juga kejahatan yang dia buat, yang dia telah ceritakan, yang telah dia zahirkan. Okey. Kemudian ubat cegah mengumpat. Berbunyi dah, ya. Maka sebab itu saya laju je ni, ya. Banyak lagi ni bab fasal yang kedua, tak apa, kita akan sambung lagi insya-Allah selepas ni, insya-Allah, iaitu ubat cegah mengumpat. Okey. Saya akhir di sini dulu. Kalau ada salah dan silap, ya, mungkin malam ni sedikit, ya. Sebab nak kerja, kalau boleh saya nak bagi tuan-tuan ni banyak benda, ya. Sebab itu saya tak banyak cerita malam ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi. Ada salah silap, kekurangan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi ini memberikan kepada kita ilmu itu yang paling baik ialah bukannya banyak, tetapi ilmu itulah yang diamalkan, ya. Okey.
Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علوما نافعة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.